Hai, okey. So hari ni kita sambung lagi 15.4 perkembangan fetus manusia. Okey. Proses persenyawaan seperti yang kita tahu dia boleh berlaku bila sperma berjaya menembusi usit sekunda dalam tiub falopio. Jadi ini diikuti dengan perubahan pada membran usit sekunda yang menghalang penembusan sperma lain. Maksudnya bila satu sperma tu dah berjaya masuk dalam usit sekunda, sperma lain dah tak boleh masuk. Membran dia akan halang. Seterusnya persenyawaan berlaku apabila nukleus sperma bercantum dengan nukleus ovum yang membentuk zygote yang diploid. Sebab sperma haploid, ovum haploid. So bila bersenyawa dapatlah zygote diploid 2N. Okay, perkembangan awal embrio sehingga penempelan. Semasa menuruni tiub falopio ke uterus, zygote membahagi berulang kali secara mitosis. Jadi maksudnya selepas persenyawaan, zygote tu dia akan bergerak perlahan-lahan untuk ke uterus untuk menempel ke dinding endometrium. Okey, yang membantu pergerakan zygote ni adalah cilium pada tiub falopio dan juga tindakan peristalsis oleh tiub falopio. Okey, pembahagian sel yang pertama membentuk embrio 2 sel, lepas tu membentuk morula, pembahagian seterusnya. Lepas tu morula berkembang jadi blastocista dan blastocista akan menempel pada endometrium. Proses ini dikenali sebagai penempelan. Blastocista akan berkembang menjadi embrio. Okey, mari kita lihat. Setiap ejakulasi ataupun penghasilan air mani itu mengandungi 300 hingga 500 juta sperma. Akan tetapi hanya 300 hingga 500 sperma je yang sampai ke usit sekunda dan hanya satu saja yang boleh mensenyawakan usit sekunda. Okey, kita tengok gambar ni. Kalau dilihat sini, usit sekunda yang belum disenyawakan, cikgu guna warna biru. Sekunda yang belum disenyawakan. Okey. Lepas tu bila disenyawakan ni, okey, satu je sperma buat persenyawaan ni. Jadi dia akan jadi zygote, diploid, lepas tu akan membahagi berulang kali menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel sampai dapat morula. Sambil-sambil dia bergerak ke endometrium lah, ke uterus. Jadi bila dia jadi blastocista, dia akan menempel dalam bentuk blastocista dan blastocista ini akan berkembang menjadi embrio. Okey, clear Maksudnya bergerak daripada sini ke sini. Okey. So, bila saja blastocista tu menempel dalam endometrium, perempuan itu dikatakan hamil. Okey, mari kita lihat blastocista ni. Dan ini endometrium. So, nampak dia menempel ni. Okey. Bahagian ini blastocista tebal yang berkembang menjadi embrio. Maksudnya dinding blastocista ni akan berkembang menjadi embrio. Seterusnya kita tengok peranan hormon HCG ataupun nama dia adalah Human Chorionic Gonadotrophin. Plasenta juga menghasilkan HCG semasa kehamilan. Aras hormon ini meningkat pada peringkat awal kehamilan dan bertambah sekali ganda setiap 2 atau 3 hari sepanjang 4 minggu pertama. Okey, fungsi utama HCG adalah memastikan korpus luteum terus berfungsi, iaitu menghasilkan estrogen dan progesteron di peringkat awal kehamilan. Hormon ini boleh dikesan dalam air kencing ibu hamil. That's why bila kita nak check perempuan tu pregnant ataupun tak, hamil ataupun tak, kita guna pregnancy test kit tu. Pregnancy test kit tu dia kesan hormon HCG dalam air kencing perempuan tu lah. Kalau ada double line ni, 2 line maksudnya dia mengandung. Kalau ada satu line je dia tak mengandung lah. Okey, ujian kehamilan ni. Sebab bila awal-awal kehamilan, hormon HCG ni dihasilkan dengan banyak. Peranan struktur plasenta dan tali pusat dalam perkembangan fetus. Plasenta ataupun nama lain dia uri. Pernah dengar uri kan? Terbentuk daripada tisu endometrium ibu dan tisu embrio. Maksudnya gabungan tisu endometrium ibu dan tisu embrio membentuk plasenta. Plasenta dihubungkan kepada fetus oleh tali pusat yang mempunyai salur darah untuk mengangkut bahan-bahan masuk dan keluar dari fetus. Okey. Tali pusat ni adalah penghubung antara plasenta dengan fetus. Jadi tali pusat ni ada apa dalam dia? Dia ada vena tali pusat dengan arteri tali pusat salur darah lah.
So, vena tali pusat adalah untuk mengangkut darah yang kaya oksigen dan nutrien dari plasenta ke fetus. Maksudnya, nutrien dari plasenta nak sampai ke fetus melalui vena tali pusat. Kalau arteri tali pusat pula, dia angkut darah yang kaya dengan karbon dioksida dan bahan buangan bernitrogen seperti urea dari fetus ke plasenta. So, kalau baby hasilkan bahan buangan, fetus tu hasilkan bahan buangan, dia akan diangkut melalui arteri tali pusat ke plasenta untuk dibuang lah. Kepentingan plasenta. Plasenta ialah tapak pertukaran bahan antara fetus dan ibu. Glukosa, asid amino, hormon, antibodi, oksigen meresap dari darah ibu ke dalam kapilari darah fetus. Karbon dioksida dan bahan buangan nitrogen seperti urea meresap dari kapilari darah fetus ke dalam darah ibu. Jadi plasenta ni tapak pertukaran bahan antara ibu dengan fetus ni. Penghubung dia lah. Plasenta juga bertindak sebagai organ endokrin yang merembeskan hormon semasa kehamilan. Apa dia hormonnya? Hormon estrogen dengan progesteron. Pada bulan keempat kehamilan, korpus luteum dia akan merosot dan dia takkan hasilkan progesteron lagi. So, progesteron ni dia penting untuk kekalkan dinding endometrium tu tebal. So, plasenta akan ganti, dia akan rembes pula progesteron dan estrogen ni untuk mengekalkan ketebalan endometrium. Next. Sistem peredaran darah ibu dan sistem peredaran darah fetus. Kedua darah ibu dan darah fetus tidak bercampur kerana dipisahkan oleh lapisan membran yang nipis. Ciri ini adalah untuk apa? Melindungi fetus daripada setengah bahan kimia yang berbahaya seperti toksin dan bakteria yang boleh meresap masuk ke dalam darah fetus. That's why darah ibu dengan darah fetus ni tak bercampur. Dipisahkan oleh membran. Menghalang salur darah fetus yang halus daripada pecah akibat tekanan darah ibu yang tinggi. Menghalang pengaglutinan atau penggumpalan darah berlaku dalam fetus kerana kumpulan darah fetus mungkin berbeza dengan ibu. Kita takut nanti kalau ada perbezaan kumpulan darah fetus tu akan bergumpal. Bahaya untuk fetus lah. Lapisan membran nipis tersebut tidak dapat menghalang resapan seperti dadah atau ubat, alkohol serta asap rokok yang diambil oleh ibu. Virus seperti HIV juga dan rubella boleh menembusi plasenta dan meresap ke dalam peredaran darah fetus, lalu menjejaskan perkembangan fetus. Praktis formatif 15.4, proses perkembangan awal embrio. Jadi ingatlah zygote, lepas tu dia akan jadi morula. Lepas tu dia akan jadi blastocista. Lepas tu baru dia jadi embrio. Fungsi utama hormon HCG adalah untuk memastikan korpus luteum membebaskan progesteron. Adalah fungsi plasenta sebagai tempat pertukaran bahan antara ibu dan fetus. Nyatakan kemungkinan yang akan berlaku sekiranya terdapat percampuran darah fetus dan darah ibu. Kemungkinan boleh berlaku penggumpalan darah fetus sekiranya jenis darahnya berbeza dan boleh menyebabkan maut kepada fetus lah. Itu secara spontan saya jawab 4 soalan. Teruskan dengan 15.5, pembentukan kembar. So kembar ni, anak kembar merujuk pada 2 atau lebih orang anak yang lahir melalui satu kehamilan. Terdapat 2 jenis macam biasa, kembar seiras dan kembar tak seiras. Kembar seiras macam ni semua sama, rupa sama dan jantina dia mesti sama. Jadi macam mana boleh berlaku tu apabila satu sperma bersenyawa dengan satu ovum tapi embrio dia terbahagi pada 2. Jadi satu plasenta dikongsi oleh 2 fetus. Benda ni spontannya berlaku lah. Tapi dipengaruhi oleh faktor-faktor macam mungkin ada keturunan kembar dan sebagainya. So ingat kalau kembar seiras, satu plasenta dikongsi oleh 2 fetus. Kalau kembar seiras 3, maka satu plasenta tu dikongsi oleh 3 fetus. Macam tu lah. Boleh tengok ini plasenta dia. Ini plasenta biru ni. Dikongsi oleh 2 fetus ni. Ni tali pusat ni. Next. Untuk pembentukan kembar yang tak seiras, biasanya rupa dia adalah berlainan. Dan jantina dia mungkin sama dan mungkin juga berlainan. So,
dia terjadi apabila dua sperma ni mensenyawakan dua ovum. Dua sperma mensenyawakan dua ovum dan membentuk dua embrio. So, dua embrio ni dia akan membentuk fetus lah. Jadi, setiap fetus ada placenta dia sendiri. Placenta dia berasingan, dia tak kongsi jadi ni placenta dia yang biru ni dan ni placenta dia lah. Okay, kembar siam. Kembar siam terbentuk apabila pembahagian embrio dalam kembar seiras berlaku secara tak lengkap. Maksudnya sepatutnya dia jadi kembar seiras. Tapi embrio dia membahagi secara tak lengkap. Jadi dia tak terpisah di beberapa bahagian embrio tu, menyebabkan dia melekat lah. Walaupun dua fetus terbentuk, ada bahagian fizikal mereka yang masih melekat bersama. Lazimnya dada, abdomen atau punggung. Kembar siam mungkin juga berkongsi satu atau dua organ dalaman. Jadi inilah risiko untuk kembar siam ni lah. Kehidupan dia agak sukar kerana mereka sentiasa bersama, bla bla bla. Apa lagi, pergerakan dia terbatas. Kebanyakan kembar siam mati sebelum dilahirkan ataupun mempunyai jangka hayat yang pendek selepas dilahirkan. Kembar siam mungkin boleh dipisahkan melalui pembedahan. Walau bagaimanapun, kejayaan dia bergantung pada bahagian terlekat tu. Kalau bahagian-bahagian penting, mungkin salah seorang akan terkorban lah. Okay. Isu kesihatan berkaitan sistem pembiakan manusia. Kemandulan. Kemandulan ni apabila pasangan suami isteri tak berupaya melahirkan anak. Tak boleh dapat anak, kita panggil dia mandul lah. Keadaan ni punca daripada suami ataupun isteri ataupun dua-duanya mandul. Okay, punca kemandulan lelaki. Testis tak menghasilkan sperma, tak ada sperma, mati pucuk, ketidakseimbangan hormon, bilangan sperma kurang, kualiti sperma rendah atau sperma abnormal. Sperma dia tak normal lah, tak normal bentuk dan sebagainya. Okey, punca kemandulan perempuan, ovari tidak menghasilkan usid sekunda, tiub falopio tersumbat, ketidakseimbangan hormon, uterus tak normal, ketumbuhan dalam uterus. Okay, ini punca kemandulan untuk lelaki dan perempuan dan rawatan kemandulan. Ketidakseimbangan hormon boleh dirawat menggunakan rawatan hormon. Contoh kalau perempuan tu dia kadar ovulasi dia rendah lah. Jadi kita boleh bagi dia rawatan dengan hormon LH. Jadi menggalakkan ovulasi. Contoh. Okay, tiub falopio yang tersumbat ataupun saluran ductus sperma yang tersumbat boleh dirawat melalui pembedahan. Kaedah persenyawaan in vitro fertilization boleh digunakan untuk perempuan yang mengalami masalah tiub falopio. Tahu kan bayi tabung uji? Boleh google lah bayi tabung uji. Okey, cikgu rasa itu saja. Terima kasih.